cerita Nazim dan juga Imam Mahdi cross reference. Apa maksud cross reference? Diceritakan di dalam sumber-sumber yang berbagai, transcription yang berbagai-bagai. Ini lebih kuat daripada hadis ahad yang kalau datang dengan sanad yang dhaif satu-satu. That's your claim lah. That Because is not my claim. Academic field, you are in academic, you should know this. you can say that. No, this is academic. Something yang datang dengan sumber yang berbagai membawa kepada satu kesimpulan yang sama. Semua claim transkrip. Ini lebih kuat daripada translation. Ciri-ciri ajaran sesat. Ini yang disebutkan oleh Negeri Johor. Mendakwa sebagai Imam Mahdi atau tahu kemunculan Imam Mahdi. Syekh Nazim termasuk atau tidak? Setakat yang kami tahu daripada sumber yang reliable, tidak. Beliau tidak menetapkan. Lebih daripada reliable, transkrip daripada buku-buku yang berbagai yang mana beliau sebut tentang Imam Mahdi. Kalau saya boleh kembalikan semula. Ini disebut dalam video beliau, dalam video YouTube beliau jumpa dengan Imam Mahdi secara spiritual ketika musim haji 2011. Kemudian disebut dalam 99 Drop of Endless Mercy Ocean bahawa jemaah Imam Mahdi jumpa dia dan puji dia. Kemudian disebut dalam Bridge of Eternity, disebut bahawa Mahdi dan 12,000 awliya datang, Syekh Nazim pergi bai'ah kepada dia. Bridge of Eternity juga dia jumpa pada tahun 1960. Ini cross reference. Cerita Nazim dan juga Imam Mahdi cross reference. Apa maksud cross reference? Diceritakan di dalam sumber-sumber yang berbagai, transcription yang berbagai-bagai. Ini lebih kuat daripada hadis ahad yang kalau datang dengan sanad yang dhaif satu-satu. That's your claim lah. That Because is not my claim. Academic field, you are in academic, you should know this. you can say that. No, this is academic. Something yang datang dengan sumber yang berbagai membawa kepada satu kesimpulan yang sama. Semua claim transkrip. Ini lebih kuat daripada translation. Okey, sekarang ni perbincangan dia tu sekarang dikatakan apa yang Imam Mahdi kata dengan apa yang Syekh Nazim kata tentang Imam Mahdi dengan apa ciri-ciri sesat tadi kan berbeza. Tadi awak kata ciri-ciri Salman kata ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi ciri-ciri sesat dan jelas dalam sumber yang berbagai ditranskrip oleh orang yang berbagai. Syekh Nazim melakukan ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi. Jadi sesat ataupun tidak? lain. Because yang Ustaz Salman sebut tadi is not ramalan, is that dia berjumpa. Berjumpa mana Imam Mahdi dah hidup. Dia buat ramalan Imam Mahdi akan keluar dia buat ramalan akan keluar sebelum tahun 2000 apabila teknologi. Apa dia punya statement yang kata dia buat ramalan? Saya merujuk kepada sama rujukan yang Ustaz Engku bagi kepada saya, tesis PhD Conversion to Islam, A Study of Native, dan juga tesis yang lain berkaitan dengan pengikut Syekh Nazim, kesan daripada ramalan-ramalan Syekh Nazim. Ini kajian ilmiah yang telah disebut. Okay. Antara yang beliau sebut adalah meramalkan pada tahun 1999 sebelum tahun 2000 New Year teknologi akan hancur semua dan di situ bermula detik kehancuran dan sebagainya. Ini by tesis dan kajian ini telah ditanya kepada murid-murid dia dan mereka jual barang semua. Mereka jual barang bersedia dengan detik itu. Jadi apakah ini termasuk dalam dalam ramalan yang boleh diterima ataupun sesat? Di sisi kami is not even ramalan sebab kalau bercakap tentang Y2K, Syekh Nazim tidak ada mention Imam Mahdi. Yang kami cek rujukan yang diberi oleh Ustaz Salman, there was no mention about Imam Mahdi. Dia mention about the end might be there, because kalau kita masih ingat Y2K, there was a worldwide punya belief that oleh kerana komputer tak recognize certain number, so all komputer semua akan jam, many things are rely on komputer tak boleh berjalan. So that's why dia kata based on the knowledge that reach me, berdasarkan information yang datang pada saya, the ending might end there. There was no mention about Imam Mahdi. So macam mana boleh kata beliau meramalkan Imam Mahdi based on that? So waktu saya kata that's your description only. Dalam okey, sekejap. Jangan jaga adab. Diramalkan pada haji. Okay, that was pada ini ramalan dia yang pertama pada tahun 1960 diramalkan. We have been informed that sahibuz zaman Sayyidina Mahdi and his khulafa and 12,000 awliya who all have the power to reach there in a blink of an eye should be there tomorrow. Ini ramalan dia kali pertama. Tahun 1960 Mahdi akan datang bersama dengan 12,000 awliya. Kena tak kena dengan fatwa Johor tu?
Okay, first reliability of the source tu kita kena check ya, macam mana yang ARG telah check adakah strong atau tidak, assuming ya. Assuming bahawa benda itu benar dikatakan, kita kena bezakan antara penzahiran Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dengan, because adakah Imam Mahdi sudah hidup atau tidak, kita tahu itu khilaf di kalangan ulama. Imam Syuuti juga ada menyebut bahawa Imam Mahdi sebenarnya telah hidup. So setiap orang yang hidup sudah possible untuk kita berjumpa dengan dia. So it's about a meeting yang possible, bukan about a claim that he will come as sebagaimana dalam hadis. Okey, seterusnya Ustaz Engku bawa tesis Conversion to Islam, a study of native British convert, yang dikatakan a lot of things are being said by people who are around him in ignorance, sedangkan mereka tak tahu tentang dia. Tapi sedar tak, dalam buku yang sama, tesis yang sama, muka surat 197, penulis tesis ini ambil manfaat yang banyak daripada Mercy Ocean. Sheikh Nazim book and transcription of his talk over the years also provided productive information. So dia ambil ilmu daripada Mercy Ocean. Artinya yang dia maksudkan orang yang cakap tak faham tu bukan dalam buku Mercy Ocean. That's why we said, apa yang kita kata tak sahih bukan makna palsu automatic. So you can still take benefits from that. Dan tak sahih menjadi kuat apabila maklumat itu yang belum tentu sahih menjadi kuat bila disampaikan oleh berbagai sumber yang berbeza, betul? Cuma kami kata tak kuat tu dalam konteks, because tajuk kita kan pemikiran beliau sikap Ahlussunnah wal Jamaah. So premis Ustaz Salaman adalah pegangan pemikiran beliau adalah sesat. So that we see in order to sesat, relying on that sources is not reliable. It doesn't achieve the required standard.